نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Yang berbahagia Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan bicarakan tajuk berkenaan dengan cemburu. Cemburu ni satu perasaan sebagaimana perasaan-perasaan yang lain yang Allah Ta'ala buat dalam diri manusia ini. Ada beberapa perasaan yang Allah Ta'ala buat kepada kita ni, dan kita nak buang tak boleh kecuali kita kawal dia. Cemburu ni termasuklah perasaan sama dengan hub, cinta, benci, kasih, marah. Nak buang perasaan ni tak boleh. Cuma apa yang kita nak bahas, di mana cemburu yang dibenarkan oleh syarak dan cemburu macam mana yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kerana di sana ada orang yang silap faham. Kalau kita dengar orang-orang ceramah motivasi lah, ceramah berkenaan dengan kekeluargaan, keluarga dan sebagainya ni, dia akan cerita berkenaan dengan sifat cemburu yang ada kepada para isteri Nabi. Tapi cara dia ulas tu seolah-olah macam cemburu ni tak ada masalah. Cara dia ulas tu seolah-olah macam cemburu ni tak ada masalah. Sedangkan cemburu para isteri Nabi itu sentiasa dibetulkan perasaannya oleh Nabi SAW. Maknanya ada masalah pada perasaan itu. Namun begitu, orang yang tidak faham, dia menganggap bahawa kita kata biasalah orang perempuan cemburu. Tu benda yang kita biasa dengar lah, perkataan begitu tu. Kata orang perempuan, ustaz dia kata biasalah cemburu. Sebenarnya cemburu ni luar biasa. Dia tidak boleh semua kena cemburu.
Malahan cemburu yang melampau dia boleh menjadi masalah kepada keluarga. Kalau kita bercakap benda tu dalam konteks keluarga. Cuma kita boleh sebut di sini bahawa ada dua jenis. Sebagaimana disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sebut, Nabi kata, inna min ghiratu ma yuhibbullah wa minha ma yabghadullah falghiratu allati yuhibbullah alghiratu fi ar-raibati walghiratu allati yabghadullah al-'ira allati fi ghairi ar-raibah. Baik. Ringkasnya daripada apa yang Nabi sebut ni, kita ambil mafhum dia, benda yang boleh kita faham. Dua jenis cemburu. Ada jenis cemburu yang Allah Ta'ala suka, dan ada jenis cemburu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci. Dua jenis perkara. Macam mana tu? Baik. Cemburunya seorang suami terhadap isteri dia, ada isteri dia ni ada berkawan dengan orang lain contoh. Dia rasa macam dalam hati dia ni rasa tak sedap. Cemburu itu cemburu yang bagus. Sebab seorang perempuan bila dah jadi isteri tak boleh nak berkawan dengan kawan lelaki secara lebih-lebihan sangat, sebagaimana yang berlaku pada hari ni. Dan berlaku pada hari ni dalam grup WhatsApp, dia punya kelas lah, dia punya macam-macam, dia berkawan dengan lelaki. Apatah lagi bila buat jumpa pelajar-pelajar lama, jumpa balik pakwa dia hak lama tu. Ini masalah yang berlaku pada hari ini, yang menyebabkan kerutuhan rumah tangga dalam negara kita pada hari ini. Itu tak boleh. Lelaki kena ada cemburu dalam bab tu. Kena rasa tak boleh, kena rasa haram. Dayus kalau lelaki tak ada rasa apa. Dayus. Dan Nabi sebut orang dayus ni tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Itu jenis cemburu yang kita kena cemburu. Yang keduanya cemburu di atas perkara yang mengikut emosi. Perkara yang ikut emosi. Baik. Macam mana ni? Cemburu, orang Melayu kata cemburu buta, dia panggil. Kita cemburu pada seseorang tu tak tahu apa. Tak ada sebab untuk kita cemburu. Contohnya kalau suami, dia bukan ada kawan perempuan. Kalau ada kawan perempuan tu bolehlah cemburu pun tak? Seorang suami, dia buat baik dengan mak dia sendiri, bukan orang lain. Maknanya apa-apa pun mak dia, apa-apa pun ibu dia. Kalau dia pergi luar negara, dia beli baju, mak dia bagi 2, bini bagi 1. Maknanya dia lebihkan ibu dia berbanding dengan isteri dia. Tiba-tiba isteri itu cemburu. Itu cemburu yang tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab tak layak untuk seorang isteri cemburu bahagian tu. Sebab itu ibu dia. Itu ibu dia. Hasil daripada cemburu yang mendalam ni, dia boleh membawa kepada pertengkaran di antara suami dan isteri. Kalau kita bercakap dalam konteks masalah keluarga ni lah. Keluarlah perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang isteri kepada suami. Abang ni lebih mok aja pada saya. Sebenarnya tak patut nak kata begitu, sebab memang mak dia memang kena lebih. Faham tak? Bukan cerita orang sini ni makcik. Cerita orang Brazil.
Tak ada kena-mengena dengan orang sini. Kadang-kadang dia marah suami lebihkan mak dia. Suami terikut-ikut. Suami terikut-ikut dengan sifat cemburu yang tak boleh tadi, suami pula berdosa. Kerana cemburu yang begini, cemburu yang tidak dibenarkan oleh agama. Mungkin boleh bawa bincang, tetapi kalau isteri itu isteri yang tahu tanggungjawab seorang anak lelaki kepada ibunya, memang dia akan bagi tahu suami dia, abang bagilah ke mak. Nak beli apa-apa, ke mak beli tak lagi. Rumah ni, makan apa-apa, ibu rumah makan tak lagi. Isteri yang tolong peringatkan suami bagaimana mak dia. Padahal mak mentua dia, walaupun mak mentua tu mulut banyak sikit, tak apalah. Biasalah dia payah nak masuk mak mentua dengan menantu ni. Dia banyak berkelahi daripada berbaik. Minta maaf bukan orang sini cerita ni. Marah saya sudah lah. Nah, dia orang tempat lain cerita ni. Memang payah nak masuk. Kalau mak mentua ni satu hal juga, dia menantu buat apa serba tak kena semua. Sebab bukan menantu hak dia sayang, tapi menantu hak dia sayang tu Allah. Tak apa. Goreng ikan tak buat sisi ikan pun tak apa. Bagus. Hak tu dengan masak sedap dengan apa, tak bagus. Magilah lauk apa pun semua tak sedap. Hak duk Kuala Lumpur tu masak pun tak pandai. Oh sedap. Ni mak mentua lagu ni, tak padang kecil manis. Perangai lagu tu. Dah, bukan orang sini dah. Baik. Tak panggil dah, sekali ni panggil dia tu. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Baik. Sekarang ni kita tengok beberapa contoh berkenaan dengan cemburunya sebagai isteri Nabi SAW. Kalau saya baca kisah-kisah ni, tuan-tuan boleh nampak bagaimana Nabi mengawal perasaan cemburu yang ada pada isteri. Qadarullah, takdir Tuhan ya. Nabi ni Allah Ta'ala bagi dia beristeri lebih daripada 4. Hak ni duk bincang yang puak-puak Islam liberal duk jaja sangat ni. Kata Nabi kaki perempuan lah, apalah macam-macam. Kalau Nabi ni kaki perempuan, Nabi berkahwin nak dara lah semua. Dah. Nabi berkahwin dengan janda. Bagaimana yang saya cerita, Ummu Salamah, salah seorang daripada isteri Nabi, berkahwin dengan Abu Salamah. Mula-mulanya Abu Salamah, dia berjanji dengan Abu Salamah, dia punya sayang ke Abu Salamah tu sampai dia kata, Ummu Salamah kata ke suami dia, dia kata kalau aku mati, kamu jangan kahwin lain Abu Salamah, sebab kita nak bersama di syurga. Dan kalau kamu mati pun aku tak mau kahwin lain juga. Kita buat perjanjian. Abu Salamah kata, aku berdoa pada Allah, jikalau aku mati dahulu, Allah Ta'ala gantikan suami kepada kamu lebih baik daripada aku. Jadi ke cerita, mati Abu Salamah ni dalam peperangan. Mati dalam peperangan. Bila habis iddah semua sekali, Rasulullah awalnya suruh Abu Bakar masuk minta Ummu Salamah. Sebab prinsip Rasulullah ni dia akan jaga orang yang janda, yang anak ramai. Ummu Salamah anak ramai, anak yatim. Rasulullah jaga anak yatim. Sebab Rasulullah tahu perasaan jadi anak yatim tu macam mana. Macam mana Pak Cik? Boleh gitu? Nah, baik. Kemudian Abu Bakar kata, tak boleh Rasulullah, tak mampu ni. Tak mampu, tak boleh. Rasulullah minta Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia duduk ingat berjanji dengan suami dia tu. Sayang dia pada Abu Salamah, dia tak akan kahwin lain dah. Dalam hati dia. Rasulullah kata, aku nak ambilmu jadi isteri, wahai Ummu Salamah. Kata dia, Rasulullah, saya tua. Dia kata, saya tua.
Rasulullah boleh pilih orang lain. Rasulullah kata, bukankah aku ni tua wahai Ummu Salam? Aku pun tua juga kalau mau tua. Rasulullah, saya anak ramai, saya tak mau bebankan Rasulullah dengan anak-anak saya. Rasulullah kata, aku duk jaga anak yatim, cukup makan semua, ramai juga. Rasulullah minta dia pun ingatlah, dia kata dia ingat bahawa Abu Salamah tu pernah berdoa pada Allah supaya gantikan orang yang lebih baik daripada dia. Ternyata hak minta dia tu manusia yang paling baik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah dia dengan Rasulullah dalam keadaan dia tu telah janda ramai. Anak dara Aisyah radhiyallahu anha, waktu hak muda. Zainab binti Jahsh. Lepas tu Raihanah. Semua isteri-isteri Nabi. Hafsah, anak kepada Umar, juga tua. Hafsah bukan muda lah, bukan orang muda. Lalu bila ramai-ramai ni, orang perempuan adalah sifat cemburu tu. Nak beritahu, cemburu yang ada pada perempuan itu semula jadi, tapi ikut sangat pada cemburu tu tak boleh. Kisah dia begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi SAW di rumah salah seorang isteri beliau. Tiba-tiba isteri yang lain mengirim mangkuk berisi makanan. Kiralah mangkuk isi makanan. Melihat perkara tu, isteri yang rumahnya, kedatangan Rasul, memukul tangan pelayan yang membawa makanan tersebut. Mana dia buat gitu? Ada duduk rumah ni, bawa mari makanan. Nah, bawa mari makanan, bawa mari oleh hamba. Dia pun bukan pukul gitu, tak lah. Ada kalih gitu sikit, maka jatuhlah mangkuk tersebut dan pecah. Kemudian Nabi mengumpulkan kepingan pecahan tersebut serta makanannya sambil berkata, ibu kalian sedang cemburu. Nabi kata, maknanya ummahatil mukminin sedang cemburu. Lalu Nabi menahan pelayan tersebut. Kemudian beliau memberikan padanya mangkuk milik isteri yang sedang bersama beliau untuk diberikan kepada pemilik mangkuk yang pecah tadi. Mangkuk yang pecah beliau simpan di rumah isteri yang sedang bersama dengan beliau. Dia ganti mangkuk lain. Hak pecah tadi, dia Rasulullah ambil, Rasulullah letak di rumah isteri hak dia duduk. Ibnu Hajar sebut, dia kata bahawa isteri Nabi SAW yang memecahkan mangkuk itu Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedang yang mengirim makanan tersebut itu Zainab binti Jahsh. Dia Aisyah dengan Zainab ni memang dia ada puak dia. Kalau kita baca lah. Saya bukan nak hina isteri Nabi ni, kena faham betul-betul lah. Nak bagi tahu Nabi mengawal perasaan cemburu yang ada pada isterinya ni. Nabi kutik bekas tu, kutik makanan. Nak beritahu bahawa buat begini tak elok. Mu sedang cemburu sebab tu jadi gini ni. Beritahu pada pelayan tu, ibu kamu ini sedang cemburu. Sebab tu dia buat gitu, dia bukan saja nak buat. Mana perangai dia tu elok. Tapi oleh kerana cemburu tu menguasai jiwa dia, sampai tahap gitu. Zainab ni, dia sentiasa sebut pada Aisyah. Dia kata, akulah yang paling bangga lah hidupku. Dan di antara isteri-isteri Nabi, wali pernikahanku iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah kata, aku bangga dengan diriku kerana Allah membersihkan namaku dalam Al-Quran. Dua-dua ni ada cerita. Zainab binti Jahsh ni, Rasulullah SAW pinang dia untuk Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah ni? Anak angkat Nabi. Yang Nabi nak binkan dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang daripada antara kamu, tapi dia itu merupakan Rasulullah dan juga penutup segala Nabi. Rasulullah tak bagi bin, pok angkat dengan anak angkat. Termasuklah orang yang paling Rasulullah sayang itu Zaid bin Harisah. Rasulullah tanya Zaid, nak kahwin Zaid. Zaid nak kahwin. Zaid ni orang duduk dengan Nabi. Dia bukan hamba sebenarnya dia ni. Zaid ni cuma orang culik dia tengah jalan. Orang jual dia. Dia duduk dengan Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Masa datangnya orang nak ambil dia tu, keluarga dia tahu Zaid duduk dengan Nabi. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Orang nak ambil Zaid tak mau balik. Dia duduk dengan Nabi. Masa tak ada apa-apa lagi. Zaid daripada keluarga bangsawan, bukan keluarga yang lekeh-lekeh, keluarga kaya. Tapi dia nak duduk dengan Nabi, dia selesa duduk gitu. Nabi kata, aku nak pinang kamu dengan seorang perempuan yang hebat dari ketokohan bangsawan, Zainab binti Jahsy. Bila Zainab terima, Nabi minta Allah, Nabi minta lah, terima. Tapi dua orang ni tak boleh duduk, berkelahi. Zaid tak ada rasa sayang ke Zainab, Zainab tak ada rasa sayang ke Zaid, tapi Nabi suruh menikah. Sudah. Macam mana Pak Cik? Nak beritahu jangan dipaksa ni kalau tak mahu ni. Tapi Zainab nak asalnya, sebab Rasulullah minta kan, nak. Tak boleh duduk. Dengan percakapan Zainab dengan Zaid, dia komunikasi tak ada dalam keluarga. Zaid berasa tak puas hati, Zainab pun selalu duk kata Zaid apa, jadi tak. Mari jumpa Nabi dua-dua orang. Mari jumpa Nabi. Rasulullah, tolonglah aku tak boleh duduk dengan Zainab. Zainab kata aku tak boleh duduk dengan Zaid. Turun ayat Quran. Turun ayat Quran, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yu'sillah wa rasul mana-mana orang yang taat kepada Allah dan Rasul dia dapat kejayaan, tapi wa man yu'sillah, mana-mana orang yang ingkar, faqad dhalla dhalalan mubina, dia merupakan kesesatan yang berada daripada kesesatan yang nyata. Tu ayat Quran. Apa yang idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah Taala apabila diputuskan oleh Rasul satu keputusan, kena ikut. Tu ayat tu nak macam mana ikutlah. Nabi kata sabar, duduk, tak boleh duduk juga. Last sekali bercerai itu Allah Taala sebut, Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, sungguhnya Allah kahwinkan kamu dengan Zainab binti Jahsy. Kalau ditimbul ni kahwin tak ada edah lah apalah, macam mana ni? Rupanya Zaid tak pernah tidur pun dengan Zainab. Tak tidur macam mana? Duk kelahi hari-hari. Macam kita berkelahi siang-siang je, malam-malam tak berkelahi dah. Betul ke dah? Macam saya cerita tu lah, mokcik seorang tu umur 60 lebih nak mari bercerai. Kawan saya di Qadi ni, bukan negara ni. Nah, dia ada satu masjid tu, dia buat satu bilik, dia panggil bilik pengantin. Mana-mana orang nak bercerai, orang mari jumpa imam. Imam akan kaunseling dulu. Syarat kaunseling dia mesti duduk dalam bilik satu malam. Makanan dia sedia bilik, comel bilik tu. Kalau kita masuk tu rasa nak kahwin seorang lagi. Baunya wangi dengan bunga rosnya pandai sungguh tu imam tu. Ya, rumah bau ya Allah, hangit tiap. Situ bilik bau wangi. Dia pergi dua orang tu, naik kereta sama-sama. Umur 60 lebih, cucu ramai nak bercerai. Turun depan tangga masjid tu, kom tutup pintu kereta. Mujur tak cabut pintu. Cabut pintu. Masuk cerita ke Tok Imam. Tok Imam panggil seorang-seorang. Mula-mula panggil suami tu, panggil isteri tu. Isteri masuk tu, dia tunjuk ke suami dia, kita nak bagi tahu belaka, dia kata. Nak bagi tahu semua. Nah, dia bagi tahu. Kalau pun bagi tahu lah, tak dah duduk lagi. Cerita dah suami saya ni gini. Lepas tu bapak makcik, dia duk gila, kau orang hujan, duk kedan, duk tembak roti canang, dia kata.
Duk gila kau orang bujang tu. Pocik bertahu mari mana ni, kawan-kawan saya ni hantar WhatsApp. Orang tua zaman lah ni kan ada WhatsApp dah. Ni gambar tunjuk ni. Tunjuk tu batu gelek kepala sudah. Anak berapa orang makcik? Tok Iman tanya. Sebelah anak. Jadi Tok Iman tu pun kata, makcik nak tanya sikit lah. Kalau daripada hak makcik cerita ni, daripada awal sampai ke akhir, seolah-olah makcik ni tak pernah bahagia kahwin dengan makcik. Orang dah kata memang tak bahagia pun. Dah sebelah orang tu mari mana? Hak sebelah orang tu mari di mana? Makcik tu kata, orang lelaki gini belakang, serupa dia orang jatuh, dia kata. Dia marah ke Tok Qadi tu pula. Marah ke Tok Iman tu pula. Dia pun keluar, panggil suami pula. Suami tak ada apa senyap. Bila suami nak masuk, bini dia kata, jangan cerita belaka siap. Dia cerita tak apa. Dah. Masuk, tok lelaki koruh kecil mana ni? Koruh senyap, mata berair gitu. Warna pakcik nak cerah ke tak? Cerah apa? Bila kita nak nikah lah kita kecil mana ni? Nikah apa ustaz? Dah tu ya cemburu sangat tu sebab apa? Allah ustaz dia kata, saing saya, kawan saya tu, dia meninggal. Dia jual di kedai. Lepas tu bini dia nak pergi keluar tu tak boleh lah, nak jual pun tak boleh. Saya duk beli, dia kata makanan apa baik suami ni. Baik, cuma masa duk beri makanan tu, kawan bini ni kita kat gambar pop, pergi snack gambar dajal punya kawan. Ni kawan-kawan dia kena tengok juga ni. Dah, dia yang pergi snack gambar, marah bini. Tok Iman kata tak apalah. Makcik dua orang ni duduk sini dalam bilik ni. Esok baru saya boleh buat keputusan. Kena duduk dalam bilik ni dulu satu malam. Nasi apa saya sedia belaka. Tok Iman ke beli nasi ngapa letak dalam tu, membau wangi. Pas subuh esok semaya sini. Cukup lekat bilik tu. Ada bilik air apa semua. Comel lah. Esok pas subuh, mana pakcik? Makcik jadi ke dah nak cerah ni? Makcik tu kata, tak jadi. Tak jadi pula. Kenapa ni? Nak beritahu kadang-kadang kita ni, kalau ada masalah suami isteri, cemburu ke apa, penting sangat-sangat kita duduk dua orang saja. Tak ada orang lain. Anak-anak tinggal dulu. Kita bagi orang mana ke Timur Tasuh ke mana ikut kita lah. Pergi pantai ke mana, pergi supaya kita dua orang boleh cakap dengan dia, boleh sembang dengan dia apa yang tak kena. Jangan ada orang lain. Kadang-kadang orang nombor 3 ni, jenis syaitan ni, jenis ada tanduk ni, orang nombor 3 ni, jadi rosak rumah tangga. Nabi tidak. Lah sekali Zainab dia bangga bahawa dia wali aku, Allah Ta'ala yang kahwinkan aku. Aisyah kata aku lagi bangga sebab Allah membersihkan aku sendiri. Dalam Al-Quran berkenaan dengan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Zainab kata, aku tak lawanmu Aisyah. Ni nak beritahu Zainab dengan Aisyah. Dua orang ni memang dia ada cemburu. Hadis lain, Aisyah kata, Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah kata, ma ghirtu al imra'atin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar cemburuku kepada Khadijah, sebab beliau selalu menyebut namanya dan memujinya. Dahsyat cemburu perempuan ni dah, orang mati pun cemburu lagi. Tapi Rasulullah marah tak? Bab ni Rasulullah tak marah. Sebab sifat semula jadi. Cuma Rasulullah marah bila cemburu tu ada tindakan yang mengikut hawa nafsu cemburu tu yang menjahanamkan rumah tangga. Baik. Aisyah ni satu kali dia cemburu punya bahasa. Dia berpakat dengan adalah isteri Nabi yang lain. Dia kata kalau Rasulullah balik rumah, kita tutup hidung. Rasulullah kata kenapa tutup hidung? Kita kata mulut Rasulullah ni berbau sebab dia minum.
makan rumah orang tu madu dia lah seorang lagi tu. Bahawa Rasulullah tak duduk lama rumah dia tu. Isteri tu Rasulullah suka makan madu. Dia campur madu dengan apa, Rasulullah suka makan. Jadi lama Rasulullah duduk situ. Dia berpakat dengan seorang lagi. Cemburu punya pasal. Dan bila terjadi begitu, balik Aisyah tutup hidung. Bila Aisyah tutup hidung, Rasulullah kata, kenapa Aisyah? Kata, mulut Rasulullah berbau sebagi makan madu. Terkeluar daripada mulut Nabi ni, aku tak mau dah makan madu ni. Sudah. Cuma Nabi kata, jangan beritahu Aisyah pada orang lain. Jangan beritahu orang lain. Tapi Allah Ta'ala tahu. Dan Nabi pun tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebab seakan-akan Nabi dah nak terikut-ikut dengan cemburu Aisyah ni. Bukan Nabi takut bini ni. Na'udzubillah, tak ada dah. Tapi nak beritahu, nak jaga hati bini ni. Nak jaga hati isteri ni. Allah Ta'ala sebut. Ya ayuhan Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Surah At-Tahrim. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu seolah-olah mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halal? Kerana ikut nak jaga cakap ni isteri kamu. Rasul tegur kerana terikut-ikut. Itu adalah salah satu daripada benda yang ada pada diri Nabi. Nabi tak berdosa masalah tu, tidak. Tapi kalau diikutkan sangat perasaan cemburu perempuan ni, akan menjahanamkan diri kita sendiri. Macam tadilah, dia cemburu sangat dengan mak kita, yang kadang-kadang kita jadi marah pada ibu kita. Kita jadi sanjung isteri kita lebih daripada ibu kita sendiri. Itu yang tak boleh. Siapa yang tak sanggup nak pelihara mak sendiri ni? Siapa tak sanggup nak pelihara mak sendiri walaupun anak lelaki ramai? Kenapa? Kerana isteri tu tak mahu menerima ibu kita. Sedangkan zaman kita kecil dulu, mak kita ni macam mana keadaan kita pun dia terima. Kita demam ke, kita muntah ke, muntah atas baju dia ke, dia terberok atas baju dia ke, macam-macam lagi perangai kita, dia terima. Tapi apabila dia tu tua dan dia balik semula kepada perangai kanak-kanak, kerana isteri kita tak boleh nak terima ibu kita ni, kita pun tak terima juga. Ini perkara yang menjahanamkan keluarga. Tidak ada keberkatan hidup kita kalau ibu kita buat lagu. Itu kisah cemburu isteri Nabi. Yang keduanya, Rasulullah handle masalah cemburu isteri dia ni cukup hebat. Cukup hebat. Tiap-tiap hari lepas daripada waktu asar, Rasulullah akan raung semua tengok isteri dia. Tidur Rasulullah akan buat giliran bermalam rumah siapa. Tapi lepas pada waktu asar, katanya ada satu waktu yang Nabi akan pergi tengok Aisyah dah buat apa, pergi tengok Hafsah dah buat apa, tanya cukup ke tak lagi. Ini interaksi Nabi dengan isteri hari-hari. Satu waktu bulan Ramadan, Nabi duduk tidur dalam masjid. Aisyah bila tengok Nabi duduk tidur tengah-tengah lapang begini, dia rasa macam tak elok. Dia pun ambil kain, dia buat tabir sikit, tabir gitu, tempat Nabi tidur. Sebab Nabi nak iktikaf ni 10 malam akhir ni. Isteri lain bila tengok Aisyah buat begitu, dia kata, tak boleh jadi ni. Dia pun pakat pasal kemah, pasal tabir penuh dalam masjid. Rasulullah masuk masjid tengok, Rasulullah kata, kemah apa banyak-banyak ni? Kata isteri Nabi, malam ni kemah Aisyah, so tidur di sini malam ni. Esok tidur sini pula kemah saya. Masing-masing nak berkhidmat ke Nabi, cemburu gitu tu bagus sebenarnya. Nak berkhidmat ke Nabi, tapi Nabi nak beritahu, Nabi nak hapuskan perasaan tu tak boleh. Lama-lama jadi bergaduh, lama-lama jadi tak elok, lama-lama jadi tak comel perangai lagu ni. Nabi kata bahawa tahun ini aku batalkan qiyam aku. Nabi tak qiyam Ramadan pada tahun tu dalam masjid. Nabi tak duduk. Sebab apa? Sebab Nabi nak jaga masalah perasaan isteri dia ni. Kalau Nabi kata boleh, Nabi nak kata hak lain semua ambil belakang, tinggal Aisyah seorang, dia lagu lain pula. Aisyah mungkin senyum, tapi hak lain Rasul nak jaga perasaan. Tidak adalah orang yang paling menjaga perasaan orang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hebat Rasul jaga.
Oh, letih saya. Bismillah. Sebab tu Nabi ni sebut khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik. Itu perkataan Nabi. Khairukum li ahlik. Sebaik-baik kamu dengan keluarga kamu, dan akulah contoh yang paling baik dalam masalah keluarga. Tak ada lah contoh paling baik Nabi. Boleh ke Ustaz kita nak ikut Nabi ni rasa macam berat? Memang kita kena ikut Nabi. Boleh tak boleh pun kena buat begitu. Sebab dia manusia pilihan. Nabi terima cabaran daripada masalah keluarga sampailah masalah masyarakat, sampailah kepada masalah dengan musuh. Semua Nabi terima cabaran itu. Nak jadi manusia yang lengkap ni dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa nasihat berkenaan masalah cemburu ni. Yang pertama sekali, tengok Nabi SAW sebut apa kepada Aisyah. Nabi SAW sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah, sebab jika Allah menginginkan kebaikan pada satu keluarga, dia akan menurunkan sifat kasihnya di tengah-tengah keluarga tersebut. Berlembutlah Aisyah. Bukan makna Aisyah ni cengeng sangat, tidak. Tapi pesanan kena jadi manusia yang berlembut. Lembut ni macam mana? Tutur kata yang baik, jaga adab dan sopan, jaga harta suami. Dan sepatutnya seorang isteri ni meringankan suami dengan tugas dia di rumah, dan juga dia meringankan perasaan suami dengan dia tidak cemburu melampaui batas. Dia tidak cemburu melampaui batas. Cemburu macam mana? Yang saya sebutkan tadilah. Sebenarnya masalah cemburu ni adalah masalah yang boleh jadi seseorang itu bertindak di luar kawalan, kalau diikutkan. Nak rawat macam mana ni Ustaz perasaan cemburu ni? Itu dia. Dia sebut di sini, dalam hati kita kena ada husnuzan, sangkaan baik. Sangkaan baik. Dan jangan cari benda yang boleh jadi cemburu, baik suami ataupun isteri. Contohlah, contoh. Kita duk marah. Suami ni kita kata pergi duduk kedai orang bujang tu sama. Kita pun kata, bang, nak pergi sekali kedai dia. Boleh pergi. Kita duk kata, kenapa suami aku duk suka sangat duk sini? Oh, rupanya orang bujang tu senyum sama. Senyum. Bab cakap tu pula, nak minum air gapo abang. 2 harakat belakang. Kita duk bercakap dengan suami guna kol-kolah. Dia duk bercakap ma'arik li sukun. Nak manis ke tak siap air ni be? Tu dia. Kita ni nak buat lagu mana air ni? Milo ketek. Tu cakap kol-kolah dia panggil. Kita pun jumpalah, kita kata, oh ni rupanya ya suami aku duk mari duk sini macam kursi kedai mak janda tu, macam lekak di punggung dia ni. Lekak di punggung dia nak macam kena gam Kalau tak pergi situ rasa resah. Musim PKP baru di Demam. Bukan sebab Covid, sebab tak lagi kedai mak janda tak buka. Boleh faham dia? Dia pun tengok, dia mari hantar makanan pun dia jual kedai, mesti lah so kedai dia laku. Pipi pulak merah, bericu pulak merah ni kebal tengok pun terkejut, merah sangat dah. Nak main abai tu kat Allah. Sebab tu komunikasi ni penting sebenarnya.
Dalam Quran dia sebut qaulan maisura, cakap tu biar mudah. Cakap tu biar mudah-mudah, jangan susah-susah. Qaulan ma'rufa, cakap biar tahu uruf, biar tahu keadaan setempat tu macam mana. Orang tu cakap. Pelik tuan-tuan. Ada setengah orang dia bercakap. Ada kawan saya cerita, betul ke tak, dia pergi sebelah hulu mana, dia kata. Tak. Kalau kita ni, silalah makan. Orang situ dia kata, sila ke darah, dia kata. Allah. Nak bergocoh ke nak ajak makan ni. Jadi kita ni pelik ni, dia nak bergocoh dengan aku ke nak ajak makan ni. Sila ke darah, dia kata. Mana sabar ke tak? Kita kena tahu uruf dia lagu mana. Qaulan karima. Allah Ta'ala sebut. Cakap dengan cakap yang baik-baik dengan ibu bapa. Aku lahu qaulan karima. Cakap molek-molek. Qaulan maisura, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Cakap biar tegas. Dalam bab tegas, satu benda kita kena bertegas. Begitu juga dengan suami atau bersuami dengan isteri. Panggillah habis sebuti Allah. Dia boleh habis tu kat tidur jenera. Makcik, biasa duk panggil hoi ho ho gitu ya. Hari ni boleh habis tu Allah sesak nafas. Dah. Jangan panggil atas motor, jangan panggil atas motor. Pakai dalam petok sawah jangan. Sebab tak pernah panggil lagi. Dah. Lagi naik motor, elok-elok bang. Sudah dia. Tengok 2 kali isteri aku ke langsui ni tengok. Sebab tak pernah panggil abang. Bunyilah jam. Dah, sikit lagi, ambil masa 2 minit lagi sebelum kita azan. Baik. Itu perkataan yang baik. Komunikasi yang baik inilah yang boleh menjadikan seseorang tu tenang hidup. Dan sangkaan yang baik. Sangkaan yang baik. Mungkin dia gitu sebab kita tak sama gitu di rumah. Mungkin kita tengok pakaian kita gitu, lepas tu kain lipat lagi ke, basuh tak basuh lagi ke, penuh, masuk rumah macam tokang pecah. Jadi serabut. Isteri pula bukan dia tak mau buat, tapi dia tak larat nak buat. Suami patut kena tolong lah, ataupun upah orang supaya tolong. Kalau ni ramai ramai orang-orang asnah apa tu, bayar ke dia RM50, dia mai kemas semua rumah kita. Dah. Dia dah larat ke isteri dia. Isteri dia tak larat. Mungkin dia letih. Dua-dua ni kena ada kesefahaman. Jangan marah. Ni sikit marah. Masak marah, masak masing pun marah. Makan gila. Lalok betul-betul gitu. Masing tak apalah. Redha nak macam mana? Tak sedap bang. Bolehlah. Dalam hati ni, Allah, nak mati aku. Tapi bolehlah. Bercakap tu benda yang cukup penting dalam kehidupan kita. Akhirnya, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan dia, tidak bolehkah kita cemburu ni? Bolehlah. Kita cemburu benda yang patut kita cemburu. Boleh. Kita tengok satu benda yang kemungkaran, kita rasa nak cegah kemungkaran itu. Tengok suami kita, dia ni tengok lain macam suami kita ni. Balik tengok ada macam-macam lah kita jumpa dalam beg dia ke apa ke, benda yang pelik-pelik. Tu cemburu, tu ada sikat tu. Nak rasa syok wasangka kita tu. Tapi kalau terlampau sangat, benda hak suami tak buat pun jadi dia pergi tuduh buat juga. Benda yang suami tak kata pun jadi kata juga. Itu kalau terlampau sangat. Kita kena berada di antara dua-dua. Nak buang perasaan ni tak boleh. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi